السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata dia, qultu ya Rasulullah, man najah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alayka lisanak wal yas'aka baytuk wabki ala khati'atik, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, aku tanya Nabi, ya Rasulullah, man najah? Aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah yang memberi keselamatan dan kejayaan kepada manusia? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, amsik alaika lisanak. Nabi kata, kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau bahagia, kalau kamu mau berjaya, yang pertama kamu mesti buat ialah amsik alaika lisanak. Tahan lidah kamu. Tahan lidah kamu daripada buat benda yang boleh merosakkan kamu. Yang kedua, wal yas'aka baituk. Kalau sekiranya kamu mau selamat, kalau sekiranya kamu mau berjaya, kalau sekiranya kamu mau bahagia, yang kedua yang kamu kena buat ialah luaskan rumah kamu. Buat rumah, biar rumah luas. Yang ketiga, Nabi kata, wabki ala khati'atik. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau berjaya, kalau kamu mau bahagia, yang ketiga yang kamu kena buat ialah menangis di atas dosa dan kesilapan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham. Yang pertama, Nabi SAW pesan dekat kita supaya kita pelihara lidah kita. Kerana lidah, kita boleh jadi mata muka. Kerana lidah, kita boleh jadi musuh. Kerana lidah, kita boleh berbunuh-bunuh. Kerana lidah, masyarakat rosak. Kerana lidah, negara boleh jahanam. Maka Nabi SAW pesan dalam hadis ni, Nabi kata, kalau sekiranya kamu mau selamat daripada binasa, kalau sekiranya kamu mau berjaya, kalau sekiranya kamu mau kamu bahagia, kamu jaga lidah kamu. Kerana lidah, kamu mata muka dengan orang. Kerana mata muka, kamu tak akan hidup tenang. Tak boleh. Kita dengar orang sebelah rumah pun kalau jadi bergaduh, tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Dia duduk sebelah rumah kita.
Kita tak tahu sampai bila, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin 50 tahun lagi dia akan duduk sebelah rumah kita. Kalau kita tak boleh nak bertegur dengan dia, kalau kita masam muka dengan dia, yang punca masam muka kerana lidah. Kita tak akan bahagia selama kita jadi jiran dia. Bahkan dia boleh bawa kepada sesuatu yang kita tak sangka, kerana satu benda yang kita anggap mudah boleh jadi musuh, boleh jadi sampai berbunuh-bunuh. Maka Nabi SAW kata, kalau kamu nak tahu keselamatan yang hakiki, yang pertama, jaga lidah kamu. Dalam sebuah hadis lain, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Iza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan. Fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata, tiap-tiap pagi bila manusia bangkit tidur, seluruh anggota badan manusia minta dekat lidah supaya lidah jangan buat pasal kepada dia. Nabi kata tiap-tiap pagi kita bangkit tidur aja, seluruh anggota kita, tangan kita, kaki kita, anggota yang ada melekat di badan kita, semua sekali merayu dekat lidah pagi-pagi. Fataqul, maka kata anggota-anggota badan ni, ittaqillaha fina. Depa kata dekat lidah ni, wahai lidah, takutlah kepada Allah untuk kami. Tangan kata dekat lidah, kaki kata dekat lidah, kepala kata dekat lidah, muka kata dekat lidah, biji mata kata dekat lidah, hidung kata dekat lidah. Ittaqillaha fina, takutlah kepada Allah, kesetiaan dekat kami. Fa inna nahnu bik, maka sesungguhnya kami, nasib kami bergantung pada kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau sekiranya kamu betul, kami selamat. Hari ni, kalau sekiranya hari ni kamu bangkit tidur ni, sampai kamu tidur pula, kamu ni satu orang yang betul, yang lurus jalan ikut agama, istaqamna, kami selamat. Wa in i'wajajta i'wajajna, tapi kalau kamu bengkok, kalau kamu kona, kalau kamu jalan tak betul, kamu tak ikut jalan agama, i'wajajna, kami pakat kena belakang akhirat esok. Kerana kamu bercakap, satu badan masuk neraka esok. Tak ada pasal tangan kena dera, tak ada pasal kaki kena dera. Allah Subhanahu Wa Taala tak kerat lidah kita saja lempak dalam neraka. Kerana lidah kita duk maki agama, kerana lidah kita duk kata macam-macam dekat Quran, kerana lidah kita duk menghina orang yang tidak patut kita hina, kerana lidah kita, satu badan kena masuk neraka. Maka Nabi SAW kata, "Iza asbaha ibnu Adam," apabila manusia bangkit pagi, fa innal a'dha'a kullaha, semua anggota yang ada di badan dia, tukaffirul lisan, minta dekat lidah ni, tolong jangan duk buat pasal sampai kami kena sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam hadis hak mula tadi, Nabi SAW bila sahabat tanya, man najah, apakah benda yang boleh bagi selamat pada kami, Nabi kata nombor satu sekali, jaga lidah. Orang Melayu kata, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kesimpulan yang kedua, Islam mengiktiraf rumah yang luas dan rumah yang selesa sebagai salah satu daripada punca selamat manusia. Bila sahabat Nabi tanya Nabi, man najah, apakah benda yang boleh bagi selamat kepada kami semua? Nabi jawab di antaranya, wal yasa'ka baituk, bagi luas rumah kamu. Nabi kata, tuan-tuan, kalau di Pulau Pinang, polis bahagian jenayah ni hidup buat bahagian sosial ni,
Pergi buat pemantauan dekat kawasan-kawasan budak-budak Melayu duduk melungguk, duduk melepak. Pukul 2, pukul 3 pagi. Duduk depan supermarket. Supermarket tutup pukul 10. Lepas sampai pukul 2, pukul 3 pagi duduk ada depan supermarket lagi. Duduk melungguk, duduk buka cerita, sembang. Tak ada satu benda yang bawa faedah kepada mereka. Bila orang pergi tanya mereka pasal apa kamu duduk sini, rumah kamu mana? Dia tunjuk rumah pelik dia. Rumah pelik 2 bilik. Dia tunjuk, tu rumah saya. Duduk nampak rumah dia. Pasal apa kamu tak balik rumah? Pasal apa yang kamu duduk sini? Rumah dia ada dekat ya, jalan kaki pun boleh balik. Pasal apa kamu tak balik? Dia terus marah kawah tanya dia. Dia kata, saya kalau balik saya nak duduk di mana? Dia tanya balik kepada orang yang tanya dia. Dia kata, saya kalau balik rumah saya tu, saya nak duduk di mana? Satu bilik mak dengan ayah saya duduk. Satu bilik abang saya, kak saya, adik saya semua lungguk dalam satu bilik. Di luar ni, depan televisyen tu, buh bangku, buh meja makan pun tentu, buh bangku, seti pun tentu, semua tentu. Saya tak ada tempat nak duduk. Saya kata, baik saya duduk tang ni, saya rasa lega. Saya kata. Punca dia apa? Punca dia apa? Punca dia daripada rumah sempit. Dia jadi masalah tu. Bila budak ni tak duduk di rumah, dia pergi duduk di laman tu, 1001 benda boleh jadi ke dia. Di situlah dia nak kenal kawan jahat, di situlah dia nak kenal dadah, di situlah dia nak kenal ni segala budaya gangsterism dan sebagainya. Di situlah tempat dia nak kenal. Bila dibuat kajian, diselidik, disiasat balik, punca rumah. Rupanya Nabi SAW 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu, bila sahabat tanya Nabi, man najah, apakah benda yang boleh bawa selamat manusia? Nabi kata, wal yasa'ka baitu. Rumah bagi luas, Nabi kata. Hari ni, betul hak Nabi kata. Nak buat rumah besar, nak buat rumah luas, kena ada duit. Makna hadis ni apa? Makna hadis ni, Islam suruh umat Islam kerja keras. Dengan kerja keras, kerja sungguh-sungguh ni, mudah-mudahan Allah bagi berjaya. Bila kita jadi orang berjaya, boleh buat rumah-rumah yang selesa. Yang ketiga, Nabi kata, wabki ala khati'atik. Yang ketiga, kalau kamu nak kamu selamat, kamu bahagia, kamu berjaya, yang ketiga, hati-hati. Jangan sampai kamu banyak buat dosa, buat salah. Hati-hati. Kalau terbuat juga dosa dan kesalahan, hendaklah kamu sesal atas kesalahan itu. Nabi kata, wabki ala khati'atik. Teriaklah di atas kesalahan yang kamu buat. Kenang balik bila tengok anak kita hari ni tak dengar cakap, larang tak dengar, bantah, degil dan sebagainya, muhasabah balik. Duk seorang-seorang muhasabah balik. Kerana kita juga dia jadi macam tu. Kerana kita juga dia jadi macam tu. Kita dulu pun dengan mak pak kita degil. Tuhan balas. Hari ni anak kita buat macam tu kat kita. Menyesal atas apa yang kita punya silap dulu ni. Wabki ala khati'atik. Menangis. Air mata yang menangis kerana takut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah air mata yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan pelihara, Allah akan muliakan di hari manusia kena seksa, di hari kiamat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 178. Muka surat 178. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab ma jaa fit taubati wa amsaliz dzunub. Iaitu bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas taubat dan segala dosa. Hari malam ni kita nak tengok satu tajuk cerita tentang manusia ada dosa. Tak usah jadi ustaz, tak usah jadi tok guru, tak usah jadi orang baik, tak usah macam mana, dosa ada. Banyak dengan sikit saja beza dia. Ada orang dosa banyak, ada orang dosa sikit. Pokok pangkalnya nama kata manusia ni la yakhlu minal khata' wan nisyan. Tak boleh sunyi, tak boleh lepas daripada buat silap dan juga terlupa. Hari kawan kita buat silap, kita jangan hina dia habis-habis. Kerana mungkin satu hari kita buat silap.
Sebaliknya hari kawan kita buat silap, kita nasihat dia. Mudah-mudahan hari kita tersilap, dia nasihat kita. Ketahuilah saudaraku, bermula at-taubah pada syarah itu ialah meninggalkan dosa kerana kejinya. Yang kata taubat ni ialah apa? Yang kata taubat ni, dia kata kita tinggal benda dosa kerana benda dosa ni tak elok. Benda dosa tak elok. Tak usah siapa kata elok. Benda dosa tak elok. Dedah aurat tu berdosa. Tak usah siapa lah kata dedah aurat tu baik. Kita tak boleh kata dulu orang pakai seluar pendek, pakai skirt, tak ada siapa kata apa. Lah ni pakai seluar pendek, pakai skirt jadi satu salah pula. Tak boleh kata macam tu. Kerana pakai seluar pendek, pakai skirt itu dosa. Benda dosa, keji. Tak elok. Agama kata tak elok. Kalau agama kata tak elok, tak elok. Yang kata taubat itu ialah apabila kita tinggal benda dosa. Kita tinggal pasal apa? Pasal benda dosa ni keji. Tak elok. Benda Tuhan larang, tak elok. Kerana tu kita tak buat dah. Dan menyesal atas barang yang terlampau ia ke atasnya. Dia menyesal atas ketelanjuran dia. Dia terlanjur buat benda tu. Dia menyesal. Dia kena ada satu ingat dalam hati dia. Kalaulah masa ni boleh hundur balik, aku tak buat benda ni. Walaupun dia buat tu buat cara tak sengaja, dia buat cara terpaksa, tapi dia kena ada dalam hati dia, kalau masa ni boleh go stand balik, boleh reverse balik ke belakang, aku tak buat benda ni. Menyesal. Dan azam atas tidak mau mengulang kerjanya. Dan dia mesti azam, aku tak akan buat benda tak elok ni sekali-kali. Tidak akan buat benda ni. Dan mendapatkan barang yang boleh mendapatkan daripada segala amal yang baik dengan mengamalkannya berulang-ulang. Dan lepas tu dia kena lipat gandakan amalan baik dia supaya pahala menyebabkan Tuhan padam dosa yang dia buat. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Dia kata sesungguhnya benda-benda baik kalau sekiranya dia buat, dia boleh menyebabkan benda-benda sayyi'at, benda-benda tak elok ni terpadam begitu saja. Kita buat satu salah, cover kesalahan yang kita buat tu dengan benda baik, bagi sedekah ke orang susah dan sebagainya. Maka sedekah kepada orang susah tu mudah-mudahan mengkifaratkan dosa yang kita buat. Dan mengembalikan segala kezaliman bagi tuannya dan yang empunyanya. Atau mendapatkan jalan maaf daripada mereka itu. Dan tidak cukup dengan itu. Kalau sekiranya dosa kita tu melibatkan orang, maka kita kena pergi settle, pergi selesaikan dengan orang tu. Kalau dosa kita kerana ambil harta dia dengan cara tak betul, maka harta tu kena bagi balik. Tak boleh duk taubat di rumah, astagfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Duk sebut yang tu aja sampai 100 kali di rumah, barang kau tu duk simpan lagi. Tak boleh. Syarat dia, kalau sekiranya sangkut dengan orang, pergi selesai dengan orang tu dulu. Bertaubat kepada Allah. Dia kata. Dan telah ditambah oleh Abdullah bin Al-Mubarak bahawa sengaja diasuh badan yang makan haram itu dengan susah hati dan duka cita. Orang yang telah termakan benda haram. Dia buat kerja enforcement, dia buat kerja penguatkuasa, majlis bandaran dan sebagainya. Hidup perai hubung kedai dan sebagainya, minta yang tu, minta yang ni dan sebagainya. Benda-benda tu dapat dengan jalan orang tidak redha bagi dekat kita. Kerana kita perai hubung dia, maka kita dapat benda tu. Maka kita dah termakan benda haram. Maka benda-benda yang kita makan ni hendaklah kita sesali. Menyesal sungguh. Dulu aku tak erti benda ni. Dulu aku tak faham benda ni benda hak aku pergi perai hubung dapat ni. Aku makan jadi darah daging. Aku tak tahu. Kata Nabi SAW kata, benda yang aku makan daripada sumber tidak halal, benda-benda haram ini menjadi darah daging. Dan darah daging yang terbentuk daripada sumber haram ini, api neraka layak bagi dia. Dulu aku tak erti. Lah aku erti, aku tak buat dah benda ni sekali-kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan beri rasa dirinya kesakitan berbuat taat semacam dirasakan dia lazat berbuat maksiat. Begitu. Dia kena timbulkan perasaan macam tu dalam diri dia. Maka taubat itu wajib dia atas tiap orang lelaki dan orang perempuan pada segenap masa ia berbuat dosa. Dia kata. Benda ni wajib, baik lelaki-lelaki baik perempuan. Dia buat satu silap, minta ampun dekat Tuhan. Segera minta ampun kepada Tuhan.
Maka dengan segeranya dia bertaubat kepada Allah, kerana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maksudnya hendaklah taubat sekalian kamu akan sebagai taubat yang sebenar-benar taubat. Dan jadilah taubat itu sehabis-habis dicita daripada segala qawaid Islam. Dan ialah awal-awal daripada segala maqam orang yang berjalan dengan jalan akhirat. Kita nak start jadi orang baik, kena mula dengan taubat. Kita nak start jadi orang baik, kita kena mula dengan taubat. Taubat maksud dia apa? Dia sebut tadi. Menyesal sungguh-sungguh, azam tak mau buat dah dan sebagainya. Semua tu kena buat dulu, baru boleh jadi orang baik. Kalau tak mula dengan taubat, tak jadi orang baik kita ni. Begitu. Dan dengan dialah dapat bahagia selama-lamanya. Dan telah tersebut umpama dosa itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Anil Harith bin Suwaid radhiyallahu anhu, haddatsana Abdullah bin Mas'ud bihaditsain, ahadihima an nafsihi wal akhar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Al-Harith bin Suwaid. Kata dia telah bercerita kepada kami seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dengan dua cerita. Satu daripada dua cerita itu mauquf atas dirinya, yakni bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya daripada diri sendiri. Dan satu lagi cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun cerita dan hadis daripadanya itu begini. Qala Abdullah, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal, yakhafu an yaqa'a alayhi, wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfi. Qala bihi hakadha fatara. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya orang mukmin ialah orang yang nampak dia akan dosa dia seolah-olahnya ia tinggal di pangkal gunung. Takut dia gunung itu jatuh timpa atas dia. Ini tanda orang yang beriman. Dia buat satu dosa, dia berasa dosa dia ni besar gunung. Gunung ni bila-bila masa boleh hempah atas kepala dia. Maka dia sangat takut dengan dosa dia buat. Orang ni kalau sekiranya dia beriman, dia buat satu benda dosa, dia takut dengan dosa hak dia buat tu macam mana takut seolah-olah gunung nak empat atas kepala dia. Itu tanda dia orang beriman. Maka seksalah diperbuat gunung itu. Kalau sekiranya gunung tu hempuk sungguh atas kepala dia, tak tahu nak abanglah macam mana punya azab seksa dia kerana kena hempuk dengan gunung ni. Takut dia dengan dosa hak dia buat ni. Ataupun mungkin terus mati dia. Kalau kena hempuk dengan gunung ni, haruslah mati dia ni. Mati ni tuan-tuan jaga baik-baik. Sahabat kita seorang duk ikut kuliah main mengaji ni, Tuan Haji Sa'idin, Haji Din Tokai. Aksiden dekat simpang simpang Pak Kangkung. Bulan puasa hari tu. Ada sahabat dia tidur belah kanan saya selalu di masjid. Ikut kuliah kita ni sampai Pulau Pinang ni sembarang duk tepi. Seminggu sebelum kemalangan tu, saya ceramah nuzul Quran kat Masjid Padang Pemusuh Sungai Tani. Itu last jumpa dia. Last jumpa dia. Habis kuliah dia main salam, dia peluk. Tak tahulah tuan-tuan, kita tak tahu nak mati bila. Tak tahu nak mati bila. Peluk, salam. Saya tak boleh lupa dia ni satu lah. Dia ikut kuliah mana pun. Yang kedua, habis kuliah nak sembahyang Isyak, minyak atas keluar daripada poket, sapu di tangan kita. Tak boleh lupa. Kata sahabat sudah telefon, beritahu dia meninggal. Terkejut, terkejut. Walaupun kita tahu mati ni siapa pun akan mati, tapi mati ni memang benda tak sangka. Dua dengan sahabat dia, cikgu seorang, mana pergi pun dua orang pergi mengaji. Malam kemalangan sampai meninggal itu pun cukup cantik. Saya kata dekat keluarga dia, Allah sayang dia. 10 akhir Ramadan, Masjid Tanduk duk buat qiyamul lail.
Dia duduk di tokai tu. Tapi duduk main semayang di masjid tanduk. Semayang tarawih. Qiyamul Lail semua duduk main buat di masjid tanduk. Malam kejadian tu, semayang tarawih dia buat di masjid Simpang Pak Kangkung. Lepas habis tarawih, dalam perjalanan nak main ke masjid tanduk. Accident. Saya kata kat dia sabilillah. Dia dalam perjalanan nak mencari keredaan Allah. Tentang kita tanya diri kita. Kita semua pun Allah bagi izin lalu bulan puasa sebulan baru ni. Kita puas hati tak dengan bulan puasa tu? Kita tanya diri kita. Kita jawablah. Balik nak tidur tak lagi tanya. Sebulan bulan puasa yang Tuhan anugerah kat kita baru ni. Anugerah Tuhan. Tuhan anugerah kat kita sebulan bulan puasa baru ni. Kita manfaatkan ke tak ke bulan puasa tu? Sahabat saya seorang ambil cuti. 10 yang akhir tu dia ambil cuti. Dia ambil cuti tahun dia. Bagi habis cuti tahun dia 10 hari. Pergi i'tikaf di masjid 10 malam yang akhir. I'tikaf di masjid. Balik lepas sembahyang subuh baca Quran pas sikit tidur balik. Ada orang usaha mencari kebaikan sampai macam tu. Kita macam mana? Berpuas hatikah kita dengan Ramadan yang Allah bagi kita lalu baru ni? Berpuas hatikah kita? Kalau ada sahabat yang memburu keredaan Allah sampai macam tu punya cari keredaan Allah dalam perjalanan nak mencari keredaan Allah, Allah ambil dia. Alhamdulillah. Kita redha dan keluarga dia redha dengan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih-lebih lagi redha untuk terima dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak tahu nak mati bila. Kalau tahu kata esok nak mati, tuan-tuan agak malam ni apa kita buat? Sampai hari ni tak habis-habis lagi penjara pudu dibuat tempat melawat dah ni. Siapa pun boleh pergi masuk melawat. Dia keluar orang Surah Abang sampai Surah Abang minggu lepas ke 2 minggu lepas keluar lagi bilik terakhir punya cerita. Orang nak kena hukum gantung akan duduk bilik tu. Bilik tu bilik terakhir. Pagi esok dia akan digantung. Pergi tengok keadaan orang yang duduk dalam bilik terakhir tu. Kalau dia orang Islam, kalau sebelum dia dijatuhkan hukum ni dia manusia yang jahat, maka dia duduk bilik terakhir ni, dia ni satu manusia yang kelihatan sangat warak. Semayang ni bukan setakat semayang tak berhenti. Kalau boleh sujud tak orang bangkit dah. Pasal apa? Pasal esok nak mati. Orang duk cerita kata nak mati bila tak tahu. Dia ni macam tahu dah kata esok nak mati. Walaupun mati tu ketentuan Allah. Ada orang kena gantung tak mati. Tapi pada adatnya esok memang hari last dia. Orang tahu kata esok hari last dia. Macam mana keadaan dia hari ni? Kita ni kalau tahu kata esok last kita ni, malam ni apa kita nak buat? Habis mengaji semayang Isya, habis semayang Isya, semayang sunat ba'diyah, habis semayang sunat ba'diyah, i'tikaf dalam masjid, semayang, telena, jaga-jaga, semayang tahajud pula. Semayang hajat, minta dekat Allah macam-macam, walaupun tak boleh lari daripada kematian ni, minta supaya mati dalam keadaan Allah redha. Ni keadaan orang hak tahu kata esok nak mati. Orang yang beriman, Nabi SAW kata, orang yang beriman, dia buat satu dosa, dia duk berasa macam dosa tu macam gunung. Gunung tu boleh hempas atas kepala dia, dan dia boleh mati kerana hempasan itu. Dia takut dengan dosa dia buat ni. Maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tak berhenti. Dan bahawasanya orang jahat itu, nampak dia akan dosanya semacam lalat turun hingga atas hidung dia. Orang yang jahat ni, dia buat dosa tak ada apa satu. Dosa bagi dia macam lalat sehingga atas hidung je. Buat lagu tu je lalat terbang. Tak ada apa. Dosa bagi dia ni tak ada apa. Celak mata buat dosa, sampai nak pejam mata tidur pula buat dosa. Sampai hari akhir sebelum mati, dia buat dosa lagi. Itu tanda dia orang jahat. Maka telah diisyaratkan dengan tangannya, kata dia begini, serta menampak dia menghalalkan lalat tu. Macam tu ya, dosa bagi dia macam mana lalat hinggap di hidung dia, dia terbang lagu tu je lalat tu terbang pergi. Maka terbanglah lalat itu. Demikianlah juga dosa itu hilang dan terbang dia dengan sedikit kebajikan. Dia anggap mudah macam tu aja. Apalah dia kata kita buat dosa apa lebih kurang.
Kita bagi sedekah apa, derma apa orang minta buat masjid, bagi kita lepas buang 1,000, saya telah dia. Oh, dia ingat dulu tu. Bukan bertaubat, tak ada taubat apa. Saja dia ingat tak apalah, dosa-dosa. Kita buat-buat dah, dia kata tak apa. Kita bagi derma 1,000, clear. Dia kata, apa orang lebih semayang masjid tu. Dia duk ingat mudah macam tu dengan dosa dia. Sambung hadis tu dia kata waqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati ahadikum min rajulin bi ardin dawiyah mahlakatin ma'ahu rahilatuhu 'alayha zadu wa ta'amuhu wa syarabuhu wa ma yuslihu. Maksudnya, dan telah berkata Ibnu Mas'ud lagi, telah sabda Nabi SAW, bermula Allah Ta'ala lebih suka ia dengan taubat daripada dosa seseorang itu daripada kamu. Lebih suka Allah daripada seorang laki-laki yang ada di bumi padang belantara tempat selalu orang seperti kebinasaan, yang ada sertanya angkatannya dan untanya, yang ada di atas untanya itu bekalannya dan makanannya dan minumannya dan barang yang mendatangkan maslahah bagi dirinya seperti kemah dan pakaian dan segala perkakasan. فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتِ قَالَ أَرْجِعُوا إِلَى مَكَانِ الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ. Maksudnya tiba-tiba telah sesat untanya yang membawa angkatan dan bekalan itu. Maka keluar dia pergi cari ke sana kemari dengan bebai hati dan sehabis-habis duka cita. Sampailah didapatinya pada dirinya jalan mau mati. Dari sebab letihnya kemudian berkata dalam hatinya, baiklah aku kembali ke tempat aku yang sesat tadi dengan unta angkatan aku padanya, maka biarlah aku mati di sana. Maka dia pun lalu kembali ke tempatnya tadi. Lalu datang mengantuk yang kuat sampai tertidur dia dengan sebentang itu. Maka jaga-jaga ia, tiba-tiba sudahlah dinampak unta angkatannya itu di sisi kepalanya. Atasnya cukup dengan bekalan daripada makanannya tadi dan minumannya dan apa-apa yang jadi kemaslahatan. Maka betapalah sukacita hatinya. Tu dia. Bandingan tu panjang. Hadis ni nak cerita kata Allah ni dia punya seronok bila hamba dia bertaubat pada dia. Hamba Allah buat salah. Bila dia buat salah, dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampun kesalahan dia. Maka dia minta ampun dekat Allah, dia bertaubat dekat Allah. Allah ni punya seronok apabila hamba dia minta ampun dekat dia. Allah seronok. Seronoknya Allah ni lebih seronok daripada orang yang kehilangan unta dan segala macam benda yang ada di atas unta. Yang kemudiannya jumpa balik unta tu. Barang hilang, jumpa balik. Seronok ke tak? Duit kita hilang 12,000. Duit kita hilang 12,000. Senang kata tuan nak dapat 12,000. Baru pergi buat peluang duit daripada tabung haji 12,000 pasal anak nak pinjam, nak buat down payment, nak beli kereta. Kita pun ada 12,000 tu aja. Pergi buat keluar pasal apa? Pasal anak nak beli kereta. Buat keluar 12,000, esok anak kata nak balik ambil, malam ni putu dia balas. Kawang balas duit 12,000. Tuan-tuan jadi ibu mana tuan-tuan? Mangkit-angkit sembahyang subuh, lepas-lepas sembahyang subuh, pergi angkatlah bantai nak tengok duit 12,000, angkat-angkat jumpa kabur ya. Jadi lagu mana? Kalau ada sakit jantung, masuk buat teruslah. Kalau tak ada sakit jantung, tak ada apa, duduk sihat, buat angkat-angkat, tak ada penat, tak pernah penat, dia main penat. Terkejut duit 12,000 bawah bantai, tak ada. Terkejut ni Allah saja yang tak. Muka ni serah. Pergi jumpa bini nak abang duit hilang tu, tak jumpa huruf nak bercakap. Ni nak abang duit kita 12,000 hak kemarin pergi buat keluar tu hilang. Nak abang yang tu duduk cari huruf tak jumpa. Terkejut duit hilang. Cari ni punggah satu rumah. Habis tu tempat-tempat kain buruk tu. Kain buruk tu pergi duduk punggah cari juga kok-kok bosang tu. Mana boleh bosang tu memang tak pergi langsung tempat tu. Tapi pergi cari juga kerana hilang 12,000. Bawah-bawah peti gagau habis.
Cari ni duit 12,000 hilang ni, cari ni sampai last sekali dia kata letih ni tak tahu nak abang dah, berasa lagu nak mati dah. Nyawa ni bukan tinggal setengah, tinggal suku aja nyawa ni. Terkejut duit 12,000 hilang, duk simpan berbelas tahun nak dapat 12,000 hilang. Tak tahu nak abang dah, lalas sekali lah aku pun tak tahu nak apa dah. Duk sandang-sandang tu terlena. Jaga-jaga daripada lena, gagal-gagal orang bantai ada balik 12,000 tu. La ilaha illallah. Gagal nak cerita lagu mana? Nak cerita seronok tu lagu mana? Gagal-gagal ketui apa ni? Tengok bank kan pelikat atlas. Ni duit bank buh duit ni. Buka-buka 12,000 ada dalam tu. Allahu akbar. Lembut lutut pula dah sekali lagi. Lembut lutut pula. Duduk senang. Tak sangka dia nak main balik ni. Duit 12,000 hilang ni main balik. Allahu akbar. Mulut ni teriak yang mata belenang tak sedar. Punya seronoknya duit hak kita duk baca tak ada dah ni. Tak tahu main balik. Punya seronoknya kita ni. Kita kata aku seronok tak tahu nak cerita. Seronok kita tu nak banding dengan Allah seronok bila kita minta ampun tak sama. Allah lebih seronok daripada tu kalau kita minta ampun atas dosa kita. Dan boleh nampak tak contoh tu? Kalau dia buat contoh unta bawa ni tak nampak. Dia buat contoh duit hilang nampak. Dia begitu. Hadis ni tadi dia nak buat contoh kawan ni zaman Nabi. Contoh unta lah. Unta, atas unta tu ada bekalan, ada minuman, ada makanan, macam-macam. Duk galah atas belakang unta tu, bawa pergi satu tempat di tengah padang pasir tu, berhenti lena. Bangkit-bangkit tidur, unta tu hilang. Unta hilang tu dah satu bab dah. Atas unta tu makanan, minuman, segala keperluan, bekalan semua duk ada atas unta tu hilang. Cari ni habis semua tempat dah cari sampai berasa lagu nak mati. Duk cari unta ni tak jumpa, berasa lagu nak mati dah. Last sekali dia kata sudahlah, aku nak pergi balik tempat hak unta hilang tadi ni. Nak balik pergi tang tu balik. Sampai tang tu letih ni terlena. Jaga unta lagu duk ada tepi dia. Seronok lagu mana? Aku mimpi kata tadi ni dia kata. Tak mimpi, memang habis dah putin tadi ni. Mai balik tu seronok ni Allah yang mengetahui. Seronok yang tak tahu nak cerita tu kalau nak banding dengan Allah punya seronok apabila hamba minta ampun dekat dia, bukan bandingan. Allah lebih seronok daripada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah taubat ni sangat dipuji oleh syarak, dan orang yang kuat taubat itu ialah orang yang sebaik-baik manusia. Itu dia. Siapa yang kuat bertaubat kepada Allah, dialah manusia paling baik. Kerana apabila taubat dia, maka hapuslah dirinya daripada dosa dengan sekali taubat. Taubat ni kalau betul-betul taubat nasuha, dosa semua Tuhan bagi clear habis. Syarat taubat nasuha. Memang taubat sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh, berazam tak mau buat dah. Segala macam benda syarat yang ada dalam taubat nasuha ni dia buat sungguh, Tuhan ampun semua dosa dia buat sebelum tu. Sebelum kita puasa, berhenti cuti puasa itu, kita baca cerita Al-Kiflu, pemuda Bani Israel. Lam yatawarra min zanbin amilah. Satu orang yang tak ada pantang dosa ni. Apa dosa semua dia buat belakang dah. Tiba-tiba satu hari mai satu perempuan cantik mai jumpa dia, mai nak minta pinjam. Siti dinar, minta kat dia nak pinjam 60 dinar. Dia pun ambil kesempatan atas perempuan ni, 60 dinar nak pinjam itu benda kecil. Tak ada masalah. Cuma aku nak minta hang satu. Aku boleh bagi duit tu dengan syarat kamu serah kehormatan kamu dekat aku. Dia ajak perempuan tu berzina. Kita baca pula lagi sebelum puasa itu. Yang akhirnya ringkas kepada hadis tu apa dia? Ringkas daripada hadis tu, Al-Kiflu ni tak jadi berzina. Pasal perempuan tu ketang takut. Dia tanya pasal apa yang hang ketang ni? Perempuan ni kata aku ketang ni bukan kerana aku takut kan, tapi kerana aku tak pernah buat benda dosa ni. Tak pernah terlintas di hati aku nak buat benda dosa ni. Tapi hari ni oleh kerana aku desperate, oleh kerana aku dalam keadaan sangat terdesak, aku perlu duit tu, maka aku terpaksa turut kehendak. Aku tak mau buat benda ni. Al-Kiflu ni rasa Tuhan nak bagi satu petunjuk dekat dia.
Dia kata, hang satu orang perempuan, aku laki-laki. Hang satu orang yang susah, miskin, apa kedana, apa pun tak ada. Aku kaya raya. Sepatutnya orang yang laki-laki dan kaya raya macam aku ni, patutnya mau ingat lebih dekat Tuhan. Pasal Tuhan bagi kemewahan, kesenangan dekat aku. Hang yang Tuhan bagi susah ni pula pergi ingat kat Tuhan lebih. Tak patut macam ni. Dia kata, sudahlah, dia kata, hang pergi balik. Duit 60 dinar tu ambil kat hang. Tak payah dia buat apa benda ni, bayar balik pun tak payah, apa pun tak payah. Dia kata, dan aku mula pada lah ni, aku tak mau buat dah benda dosa ni. Malam tu, dengan kehendak Allah, mati Al-Kiflu ni. Pagi-pagi esok dia kata, tertulis di atas pintu rumah dia, bahawa dia ahli syurga. Dan cuba tengok keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang manusia yang awal-awal Nabi kata tidak ada satu dosa yang dia tak biasa buat. Tiba-tiba akhirnya boleh jadi tertulis di pintu rumah bahawa dia ahli syurga. Ni yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Baik, dia kata bukanlah lebih-lebih suci dirinya daripada dosa itu. Kalau orang ni bertaubat, bukankah lebih suci diri dia bila dia bertaubat? Dan jadilah baik dengan sentiasanya dia ni. Dan dengan kerana itulah orang yang banyak bertaubat itu dipuji oleh syarak. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bermula tiap-tiap anak Adam tu banyak salahnya. Nabi kata, nama kata manusia ni banyak salah lah. Banyak salah. Nampak elok, main masjid, mengaji rajin, semayang sunat kuat dan sebagainya. Sunnah Nabi ni cuba buat seberapa yang boleh dan sebagainya. Kita tak tahu di sebalik itu, rupa-rupanya dia satu orang anak yang banyak bagi sakit hati mak. Ada. Kita duduk tengok dia ni, kita hukum zahir ni baguslah, dia ni bagus sungguhlah, payah nak cari. Jemaah masjid 5 waktu, nampak rupa parah luar ni, nampak cukup cantik. Rupa-rupanya di sebalik kecantikan yang kita nampak tu, dia merupakan seorang anak yang mak sangat-sangat kecil hati dengan dia. Salah. Itu satu kesalahan. Salah besar. Bukan salah kecil, salah besar. Jadi nama kata manusia ni tak ada yang perfect. Yang sempurna, yang tak ada salah. Yang bercakap seolah-olah dia manusia yang tak ada salah. Tak boleh. Sebab semua manusia ada salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah tu, dia kata, dan sebaik-baik orang yang banyak buat salah itu, iaitulah orang yang kuat bertaubat. Ini paling cantik. Salah tentu salah. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia paling baik. Kata Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah dosa diampun oleh Tuhan jikalau berapa banyak sekalipun. Ini dia nak cerita, kata kita ni banyak mana pun dosa kita, kalau kita minta ampun dekat Tuhan, kalau kita bertaubat kepada Tuhan dengan taubat nasuhah, Tuhan boleh ampun, tidak ada masalah. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang di dalam masalah yang lepas-lepas. Dan ini satu hadis lagi menunjukkan atas yang demikian itu. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law akhta'tum hatta tablugha as-sama' thumma tubtum la taba Allahu 'alaykum." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jikalau memperbuat sekalian kamu berapa banyak dosa sekalipun sehingga naik derajat dosa tu sampai ke langit. Nabi kata, kalau sekiranya hampa ni banyak buat dosa, dosa hampa ni kalau susun ni cecah langit dah punya banyak, kemudian taubat sekalian kamu, nescaya diterima Allah taubat sekalian kamu itu. Hadis Nabi. Dosa ni punya banyak, kalau susun cecah langit dosa ni. Kalau bertaubat kepada Allah, Allah ampun dosa tu. Maka telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah dengan isnad yang bagus. Dia kata, masalah taubat itu besar kelebihannya. Dengarlah hadis
sebagaimana adanya tersebut di dalam Bukhari dan Muslim. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna 'abdan asaba zanban faqala ya rabbi inni aznabtu zanban faghfirhu li. Ada li itu tuan-tuan apa? Faqala lahu rabbuh alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih faghfira lahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya telah mendengar dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bahawasanya seorang hamba Allah telah kena dosa, maka berkata dia, ya Tuhanku, bahawasanya telah berdosa aku akan satu dosa, maka ampun kiranya akan dia. Maka berfirman Tuhan baginya, telah diketahui oleh hambaku bahawasanya ada baginya Tuhan yang mengampun dosanya dan boleh diseksa dengan dia, maka diampunnya baginya. Itu dia. Nabi SAW cerita dalam hadis ni, satu orang manusia dia buat dosa, kemudian dia pi mengadu dekat Tuhan. Kata dia, ya Rabbi inni aznabtu zanban. Dia kata, ya Allah, aku dah buat satu dosa. Satu orang manusia buat dosa. Malam tu bangkit semayang tengah malam, semayang tahajud, dia mengadu dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, aku dah buat satu dosa. Orang yang macam ni, sahabat-sahabat lain minta dekat Nabi. Kata, ya Rasulullah, dia ni buat dosa dan kami tahu dia malam-malam bangkit duk merayu dekat Tuhan, minta Tuhan ampun dosa dia. Ya Rasulullah, mintalah dekat Tuhan supaya Tuhan ampun betul dosa dia ni. Sahabat yang lain ni kadang macam kita lah, dalam masyarakat kita ada satu orang yang ma'ruf, orang kenal dia ni banyak duk buat jahat. Tiba-tiba satu hari nampak berubah dia ni. Dengan main masjidnya, dengan qiyamul lailnya, dengan apanya, nampak berubah dia. Kita ni sepatutnya jadi macam sahabat Nabi tadi. Kita ni sepatutnya kata apa? Kita ni sepatutnya kena angkat tangan pula doa dekat Tuhan, minta, ya Allah, hamba kamu yang ni nampak dia ni nak berubah jadi baik sungguh. Tolonglah bagi petunjuk pada dia. Tu sepatutnya. Tapi kita ni macam mana tuan? Kita duk tahu dah dia ni, Allahu Akbar, macam-macam masalah duk. Dan satu hari pakai kepiah kolom main masjid. Kita nanti kata apa? Kita nanti duk sembang di masjid ni, duk sembang di masjid. Upah hari nak tahan. Kita ni, yang kata kita yang bukan sahabat Nabi ni, kita ni. Dua mulut. Oleh pun pakai tengok. Nampak kerap duk main lah ni. Kawan seorang lagi kata. Kawan ni pula kata apa? Dah kerap-kerap tengok apa hari. Cara cakap tu bukan nak membantu kawan tu jadi elok dah. Nak pelingkup pun. Seolah-olah kawan tu tak layak masuk main jadi orang baik-baik ni. Seolah-olah kawan tu tak layak. Seolah-olah kawan tu dah cop dah atas diri dia. Tentu neraka dah. Seolah-olahnya macam tu. Ini sikap kita dengan dia. Tunjuk kata kita ni, sekali dia nak buat baik dengan kita, 10 kali kita nak buat baik dengan dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi, Allah kata satu orang mai kat dia selangkah, Allah kata Allah akan pergi dekat dia 10 langkah. Tunjuk ni kita ni welcome kepada orang yang nak berubah jadi baik. Kita ni kena macam tu. Kita tak ikut sebenarnya sepenuh hadis Nabi SAW. Kita tak ikut sepenuh. Maka dengan kerana tu, rosak dalam masyarakat ni, rosak. Orang nak jadi baik, ghostan balik. Pasal apa? Pasal dia tak diterima dalam masyarakat. Kan macam setengah orang buat kajian tentang penagih dadah ni. Kan? Saya pernah pergi bagi satu ceramah di pusat Serenti. Sempena pembebasan apa ni lah. Pelatih-pelatih pusat Serenti ni. Ni malam penghabis, esok mereka akan dilepas balik lah, dibebaskan. Mereka ni semua kira dah nampak okey lah, boleh balik dah dalam masyarakat. Sebelum tu pun bagi keluar lah daripada kamp pusat Serenti ni, boleh duk buat roti canai apa, pancuk, tarik sampai ke siling apa semua, nampak okey lah.
Jadi nak lepas lah, nak lepas. Jadi malam ni kira majlis. Buat majlis sikit, panggil kita bercakap sikit, bagi keyakinan dekat mereka. Baca biarlah hadis-hadis ni, kita ni langkah pergi setapak, Tuhan akan terima kita berjalan, Tuhan berlari mai dan sebagainya. Cerita kata kita ni boleh jadi baik lah. Ada kan? Masa kita ceramah, masa duk apa tu, teriak sampai guling di lantai. Kita karan sangat ke aku cakap malam ni kan, sampai guling di lantai ni. Dia ingat dulu mana aku kata apa tadi ni, sampai dia berguling-guling ni. Tapi nampak cantik dah. Sebulan lepas tu dia berpanggil ceramah sekali lagi. Ceramah untuk pelatih baru pula. Kan? Tengok ada satu duduk belakang tu macam yang duduk tunduk, tengok kita nampak muka dia pula. Syekh tu juga, Syekh berguling bulan lepas ni, mai pula. Kita kata, bukan, dia kata dia. Lah, kita kata awak jadi macam ni. Dia kata dia papi ambil pula. Cakap tu tak habis lagi cerita sebentar. Orang buat kajian. Pasal apa ni? Pasal apa ni? Keluar sebulan masuk balik ni pasal apa? Banyak sebab lah. Di antaranya dia tak boleh hilang, buang terus ketagihan dia. Apa semua tu satu bab. Satu bab lagi sebab dia cuba nak jadi baik. Orang tak terima. Dia main masjid, semayang apa semua, main mengaji apa semua. Ada 4-15 orang pakai duk relin dia. Dia ni keluar bilang ni lah. Tak boleh tengok. Tu dah satu. Keluar lepas semayang Isya lagi. Kasut hilang. Tuduh pun tu terus. Dia kata mau tak hilang, mainlah kawan. Tuduh. Padahal hamba Allah tu tak ambil pun. Ada siapa kata tersilap saru. Kasut dia buh pun tu lah. Nampak tak? Jadi kita ni tak support dia untuk nak berubah. Sedangkan agama suruh kita support orang nak jadi baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu dia kata summa makatha ma syaa summa asaba dhanban akhar wa rubbama qala summa aznaba dhanban akhar faqala ya rabbi inni aznabtu dhanban akhar faghfirhu li. Qala rabbuh alima 'abdi anna rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih faghfira lah. Kemudian tunggu lama dia sekira-kira dikehendaki Allah. Kemudian kena dia dosa lain. Dan terkadang bersabda Nabi, kemudian berdosa dia akan dosa yang lain. Maka berkata dia, wahai Tuhanku, bahwasanya aku dah berdosa akan satu dosa, maka ampunlah akan aku. Kata Tuhannya, telah mengetahui hambaku bahawa ada baginya Tuhan yang mengampun dosa dan boleh menyiksa dengan dia, maka diampunkan baginya. Tuhan kata ni, hak buat dosa, hak menyesal tadi ni, bertaubat minta ampun apa semua dah elok dah, tak lama lepas bertaubat buat pula benda tu. Dia bukan saja nak buat, terbuat pula. Dalam-dalam duk kawal, dalam-dalam duk jaga, dalam-dalam duk tak mau buat dah benda tu, dalam-dalam duk tak mau tu, terbuat pula benda tu. Bila dia buat kali kedua, dia menyesal lagi sekali. Dia kata, apa nak jadi dengan aku ni? Aku kata dah, aku tak mau buat dah benda ni. Pasal apa aku pergi buat lagi benda ni? Dia menyesal. Dia minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata apa? Tuhan kata, dia ni dah buat dosa. Aku dah ampun dia. Dia buat pula dosa secara tak sengaja. Dan dia tahu, aku ada. Aku Tuhan dia. Aku ada. Dia minta ampun pula dekat aku. Aku ampun dia. Tuhan kata. Dengan syarat dia tak main-main. Dia bukan niat nak main-main. Tuan-tuan kita faham. Nafsu tuan-tuan. Nafsu. Kadang-kadang tak boleh jaga. Nafsu ni kadang-kadang tak boleh jaga. Kelajak juga pergi buat benda salah. Walaupun tidak ada kecenderungan nak buat, terbuat juga. Menyesal lepas itu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ini kesalahan kali kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kata, oleh kerana dia tahu dia ada Tuhan dan dia minta ampun dekat Tuhan dia, maka aku Tuhan dia, aku ampunkan dia. Tuhan kata. Sambung hadis tu dia kata summa makatha ma syaa Allah summa asaba dhanban akhar wa rubbama qala summa aznaba dhanban akhar faqala ya rabbi inni aznabtu dhanban faghfirhu li. Faqala lahu rabbuhu alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih. Faqala rabbuhu ghafartu li 'abdi falyamal ma syaa. Kemudian daripada tu beberapa lama pula, sekira-kira dikehendaki Allah, kemudian kena akan dia satu dosa lain pula. Ni 3 kali dah.
Dia buat dosa, minta ampun kat Tuhan, Tuhan ampun. Tak lama lepas tu tak boleh kontrol diri, buat pula dosa yang sama. Menyesal pula, minta ampun pula, Tuhan ampun. Tak lama lepas tu buat pula kali ketiga dosa yang sama juga. Dia minta ampun lagi kepada Allah. Dan terkadang sabda Nabi, kemudian berdosa lagi dia akan dosa yang lain. Maka berkata, ya wahai Tuhanku, bahawasanya telah berdosa aku akan satu dosa. Maka ampun tu, bukan maka ia pun. Maka ampun olehmu akan daku. Maka berfirman Tuhan baginya, telah diketahui hamba aku akan bahawasanya ada baginya Tuhan yang mengampun dosanya dan boleh diseksa dengan dia. Maka berfirman Tuhan, telah aku ampun bagi hambaku, maka buatlah sebarang yang kamu kehendaki. Tuhan kata macam tu. 3 kali dah dia buat benda yang sama juga, tapi dia memang tak sengaja, dia terbuat juga benda tu 3 kali pun 3 kalilah Tuhan ampun juga dosa orang ni. Kata Qisqalani, adalah seperti yang tersebut di dalam hadis itu, iaitu adalah ia bagi seorang yang apabila adanya berdosa ia satu dosa, lalu taubat ia daripadanya, maka diampun Tuhan. Dan bukannya berdosa ia satu dosa dan taubat ia kemudian diulang buat dia, kerana jikalau begini maka taubatnya itu adalah taubat orang bohong. Maksudnya dia bukan sengaja. Bukan sengaja pergi buat dosa, tak apa lepas ni minta ampun, esok tak buat lain. Bukan macam tu. Dia memang buat dosa dan dia memang menyesal dan dia memang minta ampun kat Tuhan. Masalah dia lepas tu dia tak boleh kawal diri dia, maka dia terbuat lagi sekali. Ini tak sama tuan. Ada orang dia baca hadis ni juga, dia guna dengan cara tak betul. Dia kata apa? Tuhan kita Maha Pengampun. Nak buat apa? Buat. Dia kata, lepas tu minta ampun. Tuan-tuan tahu lah ni jadi trend. Setahun sekali pergi umrah. Trend. Setahun sekali pergi umrah. Ya. Dia pergi umrah tu kerana nak pergi buang dosa. Trend. Tak salah pergi umrah tiap-tiap tahun, tapi dia jadikan itu trend. Buat dosa cukup-cukup sampai bulan puasa kita pergi umrah. Kita pergi sana satu macam punya bersih diri kita, tinggal buang semua dosa tu, biang Hajarul Aswad ni jadi makin hitam, kita balik mai kita putih. Sampai saja turun saja start balik dosa, start balik ni habis-habisan sampai bulan puasa pula pi pula tu lagi sekali punya kucup Hajarul Aswad, macam yang tinggal pula dosa di sana. Ada orang yang macam tu, tak bagus buat kerja macam tu. Pasal apa? Pasal dia minta ampun dekat Tuhan dengan cadang nak buat lagi. Ini satu kesalahan. Tapi kalau sekiranya dia memang minta ampun dekat Tuhan, memang cadang tahu buat dah benda ni, tapi oleh kerana tak boleh nak kontrol nafsu, terbuat juga benda ni, minta ampun dekat Tuhan. Orang hak macam ni, Allah ampun dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Abu Abbas di dalam Al-Mufhim, bermula ini hadis menunjukkan atas besar faedah minta ampun atas dosa dan banyak kurnia Tuhan dan luah rahmat dan limpahnya. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fil amri bisukut anil kalam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh diam daripada berkata-kata. Ini banyaklah kita baca hadis ni. Agama lebih suka kalau sekiranya kita tak usah cakap, kalau tak ada benda nak cakap. Ketahuilah saudaraku, dikehendaki dengan diam daripada berkata-kata di sini ialah diam daripada berkata-kata akan perkataan yang tidak ada faedah dan perkataan yang tidak mendatangkan maslahat dunia akhirat. Tak ada satu faedah apa, tak ada satu benda nak bercakap tak usah cakap. Bukan kata Islam tak lagi bercakap. Ni sampai benda yang patut cakap pun tak cakap, tak boleh lah. Alim ulama, mana-mana benda yang tak betul kena tegur dengan adabnya lah. Kena tegur. Kalau alim ulama tak tegur, siapa nak tegur? Jadi tegur berlandaskan Quran dan hadis Nabi, tidak berlandaskan nafsu, sentimen dan sebagainya, itu disuruh oleh agama. Qulil haq walau kana murran. Cakap benar. Walaupun kebenaran tu membawa satu benda yang pahit dalam hidup kita, cakap benar. Cakap pada adab sempadan yang dibenarkan oleh agama, jangan lebih-lebih. Bercakap nak selamat orang daripada mudarat, kena bercakap lah. Nampak
ulang tedung sela main nak patuk orang tu, saya cakap tak baik. Patuk je orang tu. Kena cakap lah dalam keadaan yang macam tu. Tengok orang buta duk jalan-jalan nampak telaga buruk depan dia. Terus cakap lah, dia penting apa pun gedung pun tu jatuh ni. Kena bercakap lah. Selain daripada bercakap, tegur benda mungkar. Hak benda-benda macam ni kena bercakap lah. Ataupun bercakap yang boleh membawa manfaat dunia. Kita bercakap nak bagi kesedaran kepada orang Islam betapa orang Islam kena bersatu di bawah payung Al-Quran dan hadis Nabi. Betapa perlunya orang Islam kena bersatu dalam keadaan duk jadi dalam dunia tak ni. Tak larat dah. Dengan apa yang duk jadi dalam dunia lah ni tak larat dah. Hari-hari sampai berita semalam ada lagi orang Palestin kena bunuh. Ada lagi. Lagi tak habis orang Islam Palestin ni, lagi itulah duk ada siri pembunuhan ke atas orang Islam Palestin. Tak larat dah. Orang Islam yang Allah bagi kekuatan yang macam-macam dan sebagainya ni tak boleh nak duduk bawah satu, di atas satu platform Quran dan hadis Nabi menentang kekufuran. Tak boleh buat lagi sampai hari ini. Kita bercakap benda tu, nak suruh supaya wujud benda ni. Tidak jadi salah. Kita bercakap nak bagi orang-orang kita, orang Melayu, khususnya orang Islam di Malaysia ni sedar bahawa pentingnya kita hari ini mempunyai segala-galanya. Kekuatan ekonomi pun perlu, kekuatan ilmu pengetahuan pun perlu. Asas kepada semua kekuatan ni adalah kekuatan akidah. Kita kena bagi tahu yang ni. Kena bagi tahu. Walaupun nampak macam dunia duk habang kat kita lah ni, suruh majukan anak-anak, nampak macam dunia, tetapi tak. Dunia yang membawa kebaikan kepada akhirat. Kena bercakap benda-benda macam ni. Begitu. Seperti bercakap sebagaimana cakap bual dan labun yang memberi tertawa. Dan dia lawak. Dia jadi pak lawak. Cari makan dengan duk jadi pak lawak. Cakap elok-elok orang tak gelak. Raya ambil nak gelak angkung, nak bagi orang gelak. Dia dua kerja macam tu. Dia kata yang ni lawak. Dan juga berbual kekayaan dan kemegahan dunia. Ada apa? Hidup cakap, cerita pasal kekayaan dunia. Tak ada satu faedah. Kalau bagi tahu orang Islam perlu jadi orang yang kaya, orang yang kuat ekonomi, tak apa. Hidup cakap pasal kaya ni hang beli tang mana, stainless steel ni hang beli tang mana, buat tangga elok dak ke. Dia tak ada apa tu. Kemegahan, cerita kemegahan aja. Dan juga mengumpat mengeji, tak ada apa. Benda ni terus cakap lah. Kalau sekadar nak buat benda ni, nak mengeji orang, mengumpat tu, tak sah. Dan terkenang dan memuji saja, hidup puji orang. Puji ni bukan puji ikhlas, tak puji dengan tujuan saja nak bagi dia tengok kita sikit, sekitar duk kata dia bagus. Tentu faham lah benda ni. Nak ambil hati ketua jabatan kita, bos kita, lagu hidup puji dia tak tentu punca. Saya bisa duduk bawah banyak dah apa nama bos, tapi tuan lah bagus sekali. Ilah. Tak ada satu kerja. Kan? Dan saya masuk dengan tuan ni ada 12 orang lah bos dia. Saya tak pernah jumpa macam tuan. Rupanya 12 dia pergi cakap lagu tu. Dipuji, dia kata puji yang sesuatu yang tak bawa faedah. Begitu. Dan berbual akan besar dunia dan bagus orang yang makan gaji dan lain daripada yang cerita benda-benda yang macam ni. Dan ada pun jika berbual itu kerana beringat-ingat akan ilmu yang memberi manfaat akhirat, dan berbual jalan kebajikan dan ibadah dan taat, dan membaca Quran dan membaca kitab dan zikir dan lain yang seumpamanya, maka itu tidak ditegur oleh syarak. Ni okey. Cakap benda yang akhirnya membawa kebaikan kepada orang Islam, jadi satu kesalahan benda-benda yang macam ni. Bermula dalil yang menunjukkan hati yang tersebut itu ada beberapa hadis. Satu daripadanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa ada dia percaya akan Allah dan percaya akan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan dan hormatkan orang yang mai ke rumahnya.
Nabi kata siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman dengan hari kiamat, orang mai ke rumah dia kena muliakan. Yakni jikalau sesungguhnya kamu tu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan sempurna iman, maka baik-baiklah kamu buat kepada orang yang bertandang dan orang yang singgah ke rumah kami. Orang mai ke rumah kita, tunjuk kita besar hati. Tentu ada hadis tentang Nabi kata, kalau sekiranya rumah kita ni rumah yang tak suka dikunjungi oleh orang, Nabi kata pindah daripada rumah tu. Kita duduk itu setahun lah, tak siapa pernah main rumah kita. Mak pak pun tak seronok nak main rumah kita, dia beradik pun tak berasa nak main rumah kita, orang tak berasa nak main rumah kita. Setahun dah duduk tak ada siapa main. Something wrong, ada benda tak kena pindah. Jadi begitu. Pasal apa? Pasal orang main ke rumah ni rezeki. Orang main ke rumah kita jamus cawan ayam teh tu, Allah balas balik tak tahu banyak mana, Allah yang mengetahui. Itu zakat. Kan kita berkeluar 2.5% daripada harta kita. Tuhan balas balik tak tahu banyak mana. Sedekah kita bagi ke orang. Setiap bulan duk bagi kat mak pak 200, 300. Kita duk bagi 200, kita nampak banyak. Kita tak sedar. Allah balas balik, dia masuk macam-macam. Kalau tak masuk dalam bentuk duit pun, dia masuk dalam bentuk kelapangan hidup. Duit banyak tuyuk. Duit duk dapat banyak tuyuk, tak nampak duit ekstra masuk. Duit banyak tuyuk, tapi lapang. Lapang, cukup duit kita. Itu anugerah Allah. Allah tidak bagi dalam bentuk duit tambah, tapi Allah bagi dalam bentuk cukup duit hadu ada. Itu anugerah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka jadilah hadis ini seolah-olah memberi satu perangsang atas berbuat baik. Semacam mana orang memberi perangsang akan seorang yang lain dengan katanya, jikalau sebenarnya kamu anak bapa kamu ataupun anak orang yang baik-baik, buatlah baik semacam mereka itu. Macam orang duk bagi perangsang dekat setengah. Dia kata hang ni, dia kata ayah hang orang baik, tak ada masalah berlaku. Bapak ni cukup baik dengan motivator, duk motivate orang, duk bagi cakap motivasi dekat orang, cara ni nak hidup, nak menjamin kerukunan rumah tangga, cakap ke orang cara nak didik anak-anak cemerlang dunia akhirat dan sebagainya. Apa betul dulu ni anak dia duk mengaji di sekolah ni, cikgu sekolah aja yang tahu. Cikgu sekolah aja yang tahu. Allahu Akbar. Cikgu sekolah ni bila tengok muka pak dia pun rasa malu. Rasa malu. Pasal apa? Pasal anak dia sendiri tak macam dia duk cerita dalam tu. Tuan-tuan, Allah nak fitnah kita ni bukan susah. Dia buat begitu je. Cikgu-cikgu yang duk mengajar anak kita ni, dia tahu anak kita lagu mana. Yang pak ni baca ayat Quran, perah baca hadis Nabi, bukan main punya. Anak tak tahu baca Quran di sekolah. Jadilah tuan-tuan, benda ni duk jadi dah. Ni kita masing-masing tak boleh buka kancing baju pi duk pukul dada duk kata kita ni tak ada. Tengok, Tuhan dia balas tunai. Lala tu juga kena. Itu sebab di atas muka bumi ni tidak ada tempat untuk orang sombong, tak ada tempat. Cakap bila pun berlapik. Cakap bila pun lapik. Allah juga yang bagi benda ni. Cakap bila pun lapik. Ada khatib sampai tak mau jadi khatib bagi sorat letak jawatan. Pasal apa? Dia duk baca teks khutbah ni duk bagi tahu pasal masalah keruntuhan akhlak apa dadah dalam masyarakat apa semua. Anak dia salah seorang kepala duk bawa dadah dalam kampung. Oh fitnah tuan-tuan. Tak nanti orang kata dia sendiri rasa dia tak layak dah baca khutbah. Tak layak lah. Makan diri cukup cepatlah ni tuan-tuan. Sebab Allah kata wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan atas muka bumi dalam keadaan dalam hati kamu ada rasa sombong. Tu berasa kita ni tak apa dah, kita duk bercakap baik ke orang, kita duk suruh orang buat. Boleh kena kita bila-bila masa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pengetua sekolah duk panggil ibu bapa yang anak bermasalah ni, panggil mai masuk dalam pejabat dia. Dia pun doa abang ni anak ni macam ni ni betul-betul bagi masalah kat sekolah kami Bulan depan pengetua sekolah anak dia pula panggil dia. La ilaha illallah. Dia bayar sebulan je.
Sebulan saja mai satu seorang, dia kena pergi sekolah anak dia duk mengaji, pengetua sekolah tu pula satu macam dia duk abang dia pula. Anak ni lagu ni, sama-sama pengetua. Dia kena tuan-tuan. Jangan bercakap benda ni, jangan bercakap. Latih. Apa pun Allah Subhanahu Wa Taala juga tempat kita nak minta tolong. Allah bagi baik, baik. Dia tak bagi, jadi fitnah dekat kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka demikian juga hadis yang memecut seseorang yang beriman itu, biar ihtiram akan dhaifnya. Hadis ni duk menggalakkan kita, suruh kita jaga tetamu. Kerana ihtiram ataupun hormat dan muliakan dhaif itu satu perkara yang mendatangkan berat ke atas orang yang didatang oleh dhaif itu. Tuan-tuan, kita rumah kita yang seminggu sekali orang main dan sebagainya kita tak rasa. Tapi orang-orang yang tertentu, rumah ni sehari saja duk ada 2-30 orang duk main. Bagi dia terus kalau dia nak layan tetamu. Kita tak boleh hukum dia berdasarkan kita. Sebab kita seminggu sekali orang main rumah kita. Dia sehari 30 biji kereta main rumah dia. Sampai nak bersembang dengan bini pun tak ada masa. Orang duk main rumah ni sampai nak bersembang dengan bini pun tak ada masa. Sampai nak suruh anak mengaji Quran depan pun tak ada masa. Sampai nak nasihat anak pun tak ada masa. Orang punya duk main ni duk bersalin orang aja. Mai satu kereta masuk cakap di tengah jalan. Mai satu kereta lagi duk tunggu tu macam yang nak ambush pula. Bagi kau ni keluar lepas dia masuk pula. Lagu duk salin orang macam tu. Sehari sampai 30 biji kereta main. Bukan masalah tak boleh dia moyak teh. Masalah masa dia tu nak tunggu dengan orang main ni. Kadang-kadang lari, bawa anak pinak lari pergi satu tempat. Pasal apa? Masa dia untuk keluarga. Ada juga macam tu. Orang yang macam tu punya sibuk, kalau masih lagi boleh bagi masa untuk tetamu, Tuhan cukup ni dekat dia. Macam tu punya sibuk, masa dia every single minute, setiap satu minit masa dia tu sangat berharga. Dia kadang-kadang orang main di rumah dia, main duk cakap benda yang buang masa lah. Allahu Akbar. Nak kata ni kalau tak ada apa dah pergi balik, tak menasabah sana. Tak kata dia ni lagu duk buka cerita lepas satu, lepas satu. Oh, kata jenuh macam ni. Kan? Tuan-tuan, kita satu orang manusia, kita kena buka kita punya pemikiran kita luas seluas-luasnya. Kita nak hukum satu orang salah tu, fikir 1000 kemungkinan. Kerana orang yang kita nak hukum tu bukan macam kita. Dia kadang-kadang tak sama dengan kita. Tapi orang yang macam ni, tuan-tuan, macam ni punya sibuk, masa berharga dan sebagainya, dia masih lagi boleh jumpa orang. Kalau orang nak jumpa dia, muka masih manis lagi. Orang macam ni sangat-sangat kita kena hormat. Begitu. Dia kata iaitu disambut dengan manis muka ni. Dia boleh macam tu. Orang duk main ni tak tahu apa. Manis muka sambut tetamu main. Dan mau bercakap dan bermesra. Bukan takat manis muka je. Masuk main duk cakap ni, dia boleh duk cakap. Kawan tu kata dia boleh duk layan cakap. Bagus tuan-tuan. Agak dia takat boleh manis muka je, tapi tak boleh cakap dah. Lena. Orang tu main di rumah dia duk cerita, dia dengar mula duk senyum. Dia betul. Dia tak tambah satu idea apa pun. Kawan tu aja duk cerita. Dia ni punya letih ni Allah yang mengetahui. Tapi tak mau bagi tetamu kecil hati pasal main-main dah. Dia betul. Sungguh dia betul. Kata tak bunyi apa, sengak. Lena dia ni. Yang tetamu ni pun dah tengok macam tu. Tak maulah saya salam keluar malam. Dia boleh hinggut lutut kau tu pula. Lena kan dia kata. Ajak sembang lagi. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni benda agama habang ni tuan-tuan. Kalau satu pihak saja reti, pihak yang satu lagi tak reti, tak jalan tuan-tuan. Tentang kita duk baca dalam agama ni cerita apa? Cerita orang dalam susah, agama suruh tolong. Kita duk mengaji ni nak amal lah benda tu. Bila mai satu orang duk habang kata dia susah lah apalah, ni nak buka sekolah, anak nak mengaji, duit tak ada apa semua, kita ni duk teringat ada mengaji di masjid ni, pergi ambil 50 bagi. Kalau kita macam tu dan dia hak mai duk abang susah pun dia macam tu juga, dia bukan saja-saja nak mai jatuh ayam muka dan minta duit orang, dia memang dalam kesempitan sungguh, tak apa.
Tapi takut ni hak bagi ni aja duk ingat nak tolong orang, hak duk main tu dia duk atas rumah. Dia kata tengok dia ni bagus pergi masjid, pergi minta tolong dia mesti bagi. Tang ni 50, tang ni 100, tang ni 50, tang ni 100. Kalau ada orang macam ni dalam masyarakat tuan-tuan, kita duk mengajar dalam agama ni tak jadi elok juga. Tak jadi elok. Kawan hak bagi dapat pahala, tapi tak jadi elok. Tujuan nak tolong tu tak tercapai. Dia tak jadi tolong, dia jadi kena tipu. Ini pun kita duk baca. Ni duk baca satu pihak tuan rumah. Kalau tetamu mai, dia kata hendaklah sambut dengan manis muka, bercakap dan bermesra, dan bagi makan apa yang ada. Dia punya duk jaga macam tu. Mai 30 kereta, anak-anak tak ada makan. Anak-anak tak ada makan. Duk bagi tetamu makan. Dan memuliakan tempat duduknya dan tempat tidurnya sampai 2-3 hari. Tu dia agama suruh pada lagu tu. Dia main turun tu, Assalamualaikum, kata masuk dari ni. Aku ringkas cakap aku tak mau melawak dengan hang ni. Nak main tidur rumah hang 3 hari. Kita pun alhamdulillah. 3 hari tu dia ambil. Ambillah sari-sari, extend sari-sari kan. Dia kata aku melawak tak mau dengan hang ni, hang pun kaki melawak. Aku abang terus terang. Nak main tidur rumah hang 3 hari. Alhamdulillah kita pun. Turun tu dia baik habis Mekah tu ni dia turun main. Memang 3 hari semua. Tapi agama ni dia kata kalau siapa boleh terima dengan lapang dada orang yang macam ni, betul-betul dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia kata. So tak ada macam tu. Maka sekalian yang tersebut ini jadi keberatan ke atas orang yang kurang iman dan kurang percayakan hari akhirat. Orang yang tak betul-betul percaya benda ni bagi keberatan dekat dia. Dia beradik telefon kata ni cuti sekolah ni kami nak pergi dong rumah hang, dia dah kelai lelaki bini apa jadilah ustaz lah. Pasal apa? Dia tak faham. Kata dia melayan tetamu yang mai dalam kesusahan atau tumpang tidur tu, pahala cukup besar di sisi Allah. Maka tempat dia mendapat balasan orang yang tersebut itu, maka jikalau sebenar-benar dia orang yang percayakan Allah dan hari yang kemudian, tentulah pekerjaan dan adat memuliakan dhaif dan menghormatkan dia. So tentu dia akan hormat tetamu yang mai rumah dia. Sabda Nabi SAW lagi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa ada ia percaya Allah dan hari kemudian, maka hendaklah berkata akan kata yang baik, ataupun hendaklah dia diam saja. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Anas dan Abi Shuraih Al-Adawi Al-Ka'bi Al-Khuzai. Masalah dia kata diam itu ibadah yang ringan, tetapinya mendatangkan banyak daripada kebajikan. Diam ni dia kata satu ibadah yang cukup mudah, cukup ringan nak buat. Bukan gaduh usaha apa, cuma sengak je. Bercakap kena usaha. Nak bercakap kena usaha, kena fikir, kena acok, kena susun apa nak bercakap. Banyak benda nak kena fikir. Nak diam bukan gaduh apa? Diam lah. Satu macam senyum. Tak ada satu usaha apa. Rupanya benda tak ada satu susah payah nak buat ni, dia kata kebajikan besar. Rupanya benda tak gaduh susah payah nak buat ni, susah orang nak buat. Susah nak buat. Dia gaduh nak cakap. Nampak? Diam tu tak perlu tenaga. Cakap tu perlu tenaga. Tapi orang suka cakap. Begitu. Maka ingat-ingat akan diam yang jadi ibadah yang ringan itu. Iaitu diam yang berarti menahan lidah daripada mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Dan kata-kata yang jahat dan busuk. Dan bualkan soal dunia semata-mata. Bermula dalil yang menunjukkan atas diam itu amal yang ringan adalah hadis yang tersebut di dalam At-Targhib wa Tarhib. Kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar faqala ya Abu Dzar ala adulluka ala khislatain huma khafifatan ala adh-dhahri wa athqala fil mizani min ghairihima qala bala ya Rasulullah qala alayka bi husnil khuluq wa tulis samti fawalladhi nafsi biyadihi ma amila al khalaiq bimithlihima. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, wahai Abu Dzar,
maukah kamu aku tunjuk dua perkara. Yang kedua, dua perkara tu ringan, keduanya menanggung atas belakang kamu. Dan berat dia dalam timbangan pada negeri akhirat. Nabi jumpa Abu Zar. Nabi kata dekat Abu Zar, aku nak beritahu dekat hang dua benda. Dua benda ni nak buat cukup mudah, tapi pahala cukup besar. Nabi kata begitu. Lebih daripada lain daripada keduanya. Dua benda ni mudah aja nak buat, tapi pahala lebih besar daripada perkara-perkara yang lain. Bila didengar oleh Abu Zar demikian sabda Nabi, lalu dijawab dia, bahkan ya Rasulullah. Maka sabda Nabi, lazimkan olehmu dengan baik perangai dan panjang dia. Nabi kata dua benda tu ialah yang pertama, perangai bagi elok, akhlak bagi elok. Dan yang kedua, tak ada benda nak bercakap, tak usah bercakap. Nabi kata dua benda ni kalau boleh buat, benda yang paling baik dalam banyak-banyak benda baik. Maka demi Tuhan yang diri aku di tangan kudratnya, tiada diamalkan oleh segala makhluk dengan seumpama keduanya. Jikalau ia amalkan, nescaya dapat balasan yang besar seperti yang tersebut itu. Meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Abi Dunya dan Al-Bazzar dan At-Tabrani dan lainnya. Itu dia. Nabi kata kalau boleh buat dua benda ni, akhlak baik, kemudian jaga mulut bercakap benda yang tak perlu. Kalau boleh buat benda ni, pahala cukup besar. Masalah, dia kata diam itu mendatangkan selamat sejahtera dunia akhirat. Yang ni diam daripada berkata-kata dan bercakap barang yang tiada mendatangkan pahala, melainkan kadar hajat sahaja. Membawa kepada tidak rosak diri sama ada dunia atau akhirat. Kerana sudah menjadi tabiat lidah. Apabila tak ditahan akan dia daripada beletiang dan dibiarkan dia celupar, nescaya mengarung ia kepada barang yang membawa mudarat ke atas diri dengan sebabnya itu. Lidah ni dia kata kalau tak boleh jaga, dia duduk beletiang, dia duduk buat mulut capui. Ini yang kata lidah. Entah, kadang-kadang kita ni, orang lelaki-lelaki ni, bila bini kita terlampau sangat duduk beletiang anak, kita lemah kan? Bila terlampau sangat, kita pun lemah. Tak usahlah sampai terlampau sangat. Dah abang kata dia salah, dan kita dah bagi ingat kat dia, lain kali jangan buat kesalahan ni. Cukup lah. Duk tak habis lagi. Duk sambung lagi. Duk sambung, dia celapak main kat pak sekali. Dia ni semua hampah duk jadi lagu ni pasal pak hampah. Main kat kita pula sikit. Bila beletiang, dia nak merawit. Kita ni kadang-kadang orang lelaki, kita ni kata orang perempuan ni. Sikit-sikit cukup. Anak-anak perlu ditegur. Tegur mesti tegas. Cakap tak payah banyak. Tak payah banyak. Bagi tahu kat dia aja. Lain kali jangan sampai ayah peringat masa semayang. Ingat tu ya. Muka memang muka tak boleh kompromi. Kita tunjuk kita punya muka ni. Lain kali jangan sampai ayah nak kena peringat bila masuk waktu semayang. Boleh faham ke tak bahasa ayah cakap? Dia kata faham. Ayah tak akan ulang dua kali benda ni. Sudah. Okay. Banyak tu tuan-tuan, dia punya gerun lebih daripada mak dia belecang sejam. Bila kita kata lagu tu, kadang-kadang orang perempuan ni dia kata boleh kat kita, dia kata orang lelaki-lelaki tak apalah kata lagu tu, dia pergi jawab lagu tu pula dah. Kadang-kadang kita tegur ni elok dah, bila dia sambung lagi sejam, orang putih kata anti-climax. Dia anti-climax. Kita dah bagi tu, karan dah cukup kuat dah. Dia tidur sambung sejam lagi habis karan tu semua, pegang pun tak syok apa dah. Agama kata apa? Jangan sampai lebih-lebih. Jangan sampai lebih-lebih. Apapun, wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kita ambil yang sederhana. Anak-anak ni tuan-tuan, dia boleh fikir. Kalau kita ikhlas tegur dia, teguran yang ikhlas tu tempat jatuh dia di hati budak. Dia ingat insya-Allah. Tapi kita kena jadi contoh. Kita cakap, kita jangan buat benda yang kita larang. Macam tu. Seperti ia terlanjur cakap kepada mengenangkan hal kekayaan orang, serta dengan umpat dan keji ke atasnya. Kita ni kadang-kadang bila cakap lebih dengan jadi gitu. Kita kata kaki tangan kerajaan, mana boleh pakai Mercedes, Ras buah ni. Nampak?
Telanjur cakap. Dia tahu dia ada lagi satu side income, ada bisnes tang mana ke, harta peninggalan mak pak dia ke apa ke. Benda macam-macam kemungkinan boleh jadi. Tapi tak kita ni, yang kata kita ni, dia tukar masuk simpang nak bagi jadi berdosa kita. Lagu tu. Tengok orang, lintah dalam hati. Lintah tu lintah tak elok. Tengok je, tengok. Dia nilai ni aku tengok ke mana, tak usah tahu lah. Dia main. Hak tak elok tu nanti lintah. Hak tu hak nak merosak ibadat yang kita dah buat ni. Innal hasada ya'kulul hasanah. Sesungguhnya hasad, dengki ni dia makan al-hasanah. Semua kebaikan hak kita buat kerana dengki kat satu orang dia makan habis. Macam mana api makan kayu api kering. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan berbualkan kemegahan dan kebesaran dan kesedapan dunia dan lainnya. Maka yang demikian itu, jika tidak berdosa dan tidak bagi mudarat, maka tidak berpahala ya. Cakap benda lara. Walaupun tak berdosa, tak ada pahala. Lebih baik kita guna masa tu buat benda yang berpahala. Begitu. Dan kadang memberi mudarat ia dengan seterusnya. Dengan kerana itu disuruh dan dipecut oleh syarak agar seseorang itu agar diam. Dan lebih baik diam daripada berkata-kata sebelum dipikirkan ada tidak faedah dan berpahala. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man samata najah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diam ia nescaya selamat dia. Yakni siapa yang menahan dia akan lidahnya daripada berkata-kata barang yang tidak berpahala melainkan atas kadar hajat, nescaya sejahtera ia daripada mudarat. Dan yang dikehendaki berkata-kata atas kadar hajat itu seperti berkehendakkan apa-apa satu daripada sesuatu yang disuruh, ataupun seperti khabarkan mau keluar, ataupun bertanyakan apa sesuatu yang dikehendaki, atau berkata apa yang bertali-mali di dalam akad jual beli, tawar menawar dan sebagainya, daripada beberapa banyak cakap yang tidak dapat tidak. Benda yang tak dapat tidak. Kan benda tak dapat kita jual beli dengan orang, lebih tak tanya apa sepatah pun. Titi abang gula sekilo. Kalau tu pun mungkin main bagi kat kita. Kita pun ambil balik itu ya. Tanya lu gula putih ke gula merah. Kan? Balik pergi buka-buka gula merah. Bini kata apa? Ni apa? Nak suruh buat cendol? Dah kata. Tak. Itu masalah pula ada rumah. Tu tanya. Tanya tak jadi masalah. Bagi gula sekilo. Dia pergi bungkus rumah. Tanya dia, ni hang bungkus gula apa ni? Dia tanya balik. Jadi Pak Haji nak beli gula apa? Saya nak beli gula putih. Gula putih ada lah. Okey. Yang tu tak apalah, bagi orang tu pun tak mau tanya kan. Berat mulut ni sampai Allahu Akbar. Berat mulut ni sampai tak tahu nak abang. Lipan duk main kat kawan tu. Ngap dah kecil kawan tu. Lepas tu dia pergi abang kat mak dia dalam rumah. Dia kata, cik nampak lipan tu pergi gan abang. Ya Allah kata kan. Air gitu ceritanya. Jadi hak tu dia panggil benda yang tak dapat tidak. Mau tak mau kena bercakap. Macam tu tak apa. Dia kata dan diam itu adalah awal-awal ibadah yang kita baca dah tadi. Lepas ni wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk bab maja' fil ghibah bil fi'li. Ini lagi pula tuan-tuan tengok. Fil ghibah bil fi'li. Itu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan mengumpat dengan kelakuan. Tak cakap. Buat jebeh mulut. Bil fi'li, perbuatan ya. Qaul tak ada bercakap. Tengok macam yang mulut buat tu maksudnya nak berjatuh ke wahat dia buat mulut tu lah. Maksud kata kau tu tak habis lah. Ataupun buat dengan mata kan, buatlah reli-reli lagu mana ke apa kan. Ataupun buat jelai lidah, ni karut lagi. Lagu duk jelai lidah pula. Ini semua dia panggil bil fi'li. Salah. Dan dia akan bawa kepada kita hadis yang cukup menarik tentang ini insya-Allah. Kita baca panjang umur, diberi kelapangan bulan depan. Baca hadis bagaimana berlaku pada isteri Nabi sendiri benda ni. Yang hadis ni tidak bertujuan nak kata isteri Nabi tak baik dah. Tapi dijadikan benda tu berlaku pada isteri Nabi sebagai pengajaran kepada kita umat Nabi. Bagaimana isteri Nabi, isteri ramai ni. Kan isteri ramai Nabi ni. Jadi
Isteri Nabi itu pun manusia, bukan malaikat. Jadi bila kata manusia ni, dia ada perasaan cemburu dekat. Ada. Kan? Macam mana kita tengok orang ni, ada ramai orang duk cemburu kat polis. Okay. Ini macam tu cerita dia. Jadi bila hidup yang kata poligami, isteri ramai ni berlaku. Sebenarnya berlaku. Sama ada orang tahu ataupun orang tak tahu, soalnya berlaku benda ni. Tidak pun dalam hati, tidak pun sampai terlahir keluar dengan cakap, tidak pun dengan perbuatan. Bagaimana berlaku pada isteri Nabi? Aisyah radhiyallahu anha sendiri, dia cara dia tu macam dia nak menjatuhkan madu dia hak seorang lagi, Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ni isteri Nabi. Dia ni jenis katik sikit. Jenis orang macam-macam lah orang sebut. Ada kata 4 kaki 8 inci, ada kata katik, ada kata serama. Yang pentingnya dia ni jenis orang rendah. Jadi Safiyah binti Huyai ni rendah. Aisyah ni dia tak tahu apa masalah, cemburu ke apa ke, dia depan Nabi dia pergi buat macam tu. Dia kata, hang puas hati ke? Dia kata dengan isteri macam Safiyah tu, dia buat tangan. Dia tak cakap dia buat tangan macam tu. Nah, abang kata kawan tu rendah, pendek. Nabi marah dia. Mai pula seorang isteri Nabi pula nama Zainab. Zainab pun kata dekat Safiyah binti Huyai juga. Sebab Safiyah binti Huyai ni, dia ni daripada keturunan Yahudi. Safiyah binti Huyai ni daripada suku Yahudi. Nabi kahwin dengan dia atas perintah Allah. Bila Nabi kahwin dengan dia, sebahagian besar daripada orang Yahudi masuk Islam. Sebahagian besar daripada orang Yahudi masuk Islam. Kerana Safiyah ni anak kepada pembesar Yahudi. Nabi menikah dengan dia atas perintah Allah. Satu hari Zainab pula pergi cakap depan Nabi tentang Safiyah ni. Dia kata, hang nak suruh aku tolong ni anak Yahudi ni. Dia pergi sebut anak Yahudi dekat Safiyah, madu dia. Apa jadi dekat dia? Nabi SAW tak balik ke rumah Zainab selama 2 bulan lebih. Sebagai hukuman kepada dia kerana dia menghina salah seorang lagi daripada isteri Nabi. Nabi tak balik rumah dia. Giliran dia Nabi tak penuhi 2 bulan lebih. Zulhijjah, Muharram dengan sebahagian daripada Safar. 2 bulan lebih Nabi tak balik rumah dia. Ini kita akan baca pada bulan depan. Kita tengok macam mana hadisnya yang menceritakan tentang benda-benda yang macam ni. Jadi kesimpulan dia apa tuan-tuan? Daripada apa yang kita baca pada malam ni, kesimpulan dia pelihara lidah. Yang tu aja. Pelihara lidah. Jangan menghina, jangan mengeji, jangan duk sebar cerita yang tidak betul dan sebagainya tentang satu orang. Sedangkan kita tidak tahu ujung pangkai cerita yang sebenar. Dan kalau kita buat juga, kita menanggung akibat dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Harga kepada perbuatan kita itu ialah kita dihumbatkan ke neraka. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada buat benda-benda yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik adalah silap diri saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. إلا الذين اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.